Jadi satu perkara yang saya nak sebut tentang Ramadan ni, bila kita lihat kepada rukun Islam sebagai contoh, bila kita lihat rukun Islam yang pertama ialah syahadah. Dalam bahasa Arab disebut syahadah, dan dalam bahasa Melayu kita pun kita masih mengekalkan bahasa Arab. Kalau nak suruh orang ucap syahadah, kita kata acu baca syahadah sikit, nak dengar orang pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya kalimah syahadah Arab tu masih kekal dalam bahasa Melayu. Begitu juga ibadat solat. Solat dalam bahasa Arab dan solat lagi kita kekalkan, tapi kadang-kadang diselang-seli dengan bahasa Sanskrit, iaitu sembahyang. Sembahyang tu bahasa Sanskrit. Asalnya sembahyang tu orang tanya kan, sembahyang tu sebenarnya sembahyang esa. Tidak. Hyang tu salah satu nama Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang Hindu Bali dulu. Tuhan mereka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam bahasa Sanskrit mereka menyebut sebagai Sang Hyang Widi. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha esa. Sang Hyang Widi, hyang tu kita ambil perkataan sembah hyang. Itulah asal perkataan sembahyang tu. Jadi sebenarnya sembahyang bukanlah singkatan sembah yang esa, no. Tapi hyang merujuk kepada Sang Hyang Widi. Apapun bila sebut sembahyang, kita fahamlah siapa kita ibadatkan, siapa kita rukuk, siapa kita tunduk dan sujud. Bila masuk bab zakat, kekal bahasa Arab, dan hari ini kalau kita nak bayar pun kita kata bayar zakat. Pi haji pun bahasa Arab, tapi kalau kata kita nak pi pun kita sebut pi haji. Masih kekal. Tapi yang jauh berbeza ibadat hak kita duk buat lah ni. Dalam bahasa Arab disebut sebagai as-saum ataupun as-siyam. Tapi hari ini kita langsung tak guna saum atau siam, kita guna kalimah berpuasa. Tuan-tuan pernah dengar tak? Sahabat-sahabat kita tanya, tahun ni berapa hari bulan kita start bersaum? Pernah dengar tak orang tanya lagu tu? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Oh, panas betul lah aku bersiam hari ni. Tak pernah orang sebut. Tapi bila kita puasa tahun ni, berapa hari kita puasa tahun ni, panas sungguh puasa tahun ni, sedangkan kalimah saum dan siam tenggelam terus. Hak naik kalimah puasa. Kalimah puasa pun sama, adalah bahasa Sanskrit. Sebab sebelum kedatangan Islam di kawasan Nusantara ini, kita mempunyai agama-agama besar seperti agama pagan yang dikenali agama pahaman nenek moyang. Satu agama Hindu, satu agama Buddha. Ini adalah agama-agama awal yang mendatangi Nusantara sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh pendakwah dan mubaligh-mubaligh daripada tanah Arab. Jadi sebelum mari puasa hak betul ni, ketiga-tiga pahaman dan ketiga-tiga agama ni dah menjalani ibadah, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada bersama dengan pasangan, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan bentuk ibadah macam ni dinamakan sebagai upawasa. Bila mari Islam kena buat macam ni. Jangan makan, jangan minum, jangan bersama isteri, jangan buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Sama juga. Bila dah terkenal dengan ibadah ni dinamakan sebagai upawasa, kita pun sebut upawasa. Last sekali upawasa jadi apa? Jadi tinggal puasa saja. Jadi lekatlah ibadah puasa, lalu tertinggal dan terhalang terus yang kita sebut sebagai kalimah asah, saum ataupun as-siyam. Begitu juga di bulan Ramadan. Dikatakan bahawa awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan dan di awalnya ada rahmat daripada Allah, di pertengahannya ada pengampunan daripada Allah, dan di akhirnya ada pelepasan daripada api neraka. Ada rahmat,
ada pengampunan dan ada pelepasan daripada api neraka.